Bimbang tentang gout? Cubalah Euro, pengalkali air kencing yang berkesan. Euro, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 Februari 2022 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin hari ini menolak cabaran daripada Ahmad Zahid Hamidi agar dia membuat sumpah laknat. Muhyiddin berkata ini kerana dia tidak berbohong mengenai dakwaannya bahawa Presiden UMNO itu pernah meminta campur tangannya dalam kes mahkamah. Itu hak dia lah, dia nak sumpah ke tak sumpah. Bagi saya ni bercakap yang benar. Nak cakap pada rakyat jangan bohong. Dan ada bukti dah malam tu saya dah tunjukkan saksinya. Tapi kalau dia nak sumpah, berapa kali sumpahlah. Itu serah pada dia lah. Saya tidak akan bersumpah pasal saya tak pernah berbohong. Dalam ceramah di Tangkak Johor pada 17 Februari lalu, Muhyiddin mendakwa selepas dia dilantik sebagai Perdana Menteri, Zahid menemuinya dengan membawa timbunan fail untuk meminta campur tangan dalam kes mahkamah yang dihadapi olehnya. Mengulas dakwaan Muhyiddin, Zahid menyatakan kesanggupannya untuk membuat sumpah laknat bagi menafikan dakwaan bekas Perdana Menteri itu. Zahid turut mencabar Muhyiddin untuk bersumpah laknat bagi mempertahankan dakwaan yang dibuatnya. Najib Razak mendakwa Dr. Mahathir Mohamad pernah beberapa kali menarik sokongan terhadapnya kerana tidak menjaga kroni bekas Perdana Menteri keempat dan ketujuh itu. Ini selepas pengerusi perjuangan itu menulis surat keduanya kepada pengundi Johor dengan memetik nama Najib. Dalam hantarannya di Facebook hari ini, Najib mendakwa Mahathir sering memberi tekanan kepadanya untuk memberikan projek kepada kroninya ketika dia menjadi Perdana Menteri. Najib turut mendakwa Mahathir menyatakan kemarahannya apabila dengan mengejut mengumumkan meletak jawatan sebagai penasihat Petronas pada Perhimpunan Agung UMNO 2013 dengan alasan dia sudah terlalu tua. Bagaimanapun katanya tidak sampai 3 bulan kemudian, Mahathir dilantik sebagai pengerusi eksekutif Proton yang telah diswastakan. Dalam surat keduanya kepada pengundi Johor pada 20 Februari lalu, Dr. Mahathir mengakui dia malu untuk meratib nama seteru politiknya Najib, namun berbuat demikian bagi memastikan Najib tidak kembali berkuasa. Dalam pada itu Najib berkata, komplot Mahathir menjatuhkannya bermula apabila anaknya Mukhriz kalah dalam pemilihan UMNO pada Oktober 2013. Katanya selain kekalahan Mukhriz, keengganannya memenuhi permintaan Mahathir menimbulkan kemarahan ahli Parlimen Langkawi itu yang merancang menjatuhkannya bersama Muhyiddin Yassin pada 2014. Baik, berita yang seterusnya. Dewan Ulama PAS menggesa kerajaan mengutamakan kebajikan 3 anak kepada ibu tunggal Loh Siu Hong dan memastikan mereka tidak dipaksa menjadi murtad. Bagi mencari penyelesaian kepada kebimbangan ini, ia juga mencadangkan agar kerajaan menubuhkan jawatan kuasa mediasi agama. Menurut Dewan Ulama PAS, penubuhan jawatan kuasa itu bagi memastikan kebajikan anak-anak yang dijaga oleh ibu atau penjaga bukan Islam diutamakan dari segi pemakanan dan pendidikan, khususnya berkaitan pemeliharaan akidah. Semalam Loh berjaya dalam cabaran undang-undang untuk membatalkan penahanan haram 3 anaknya yang telah memeluk Islam secara sepihak. Loh juga dilaporkan memfalkan tindakan Mahkamah Berasingan bagi membatalkan tindakan memeluk Islam 3 anaknya. Beberapa pihak menyuarakan kebimbangan bahawa anak-anak itu akan kembali ke agama asal mereka selepas dijaga oleh ibu mereka yang beragama Hindu. Sementara itu, Dewan Ulama PAS juga mendesak supaya pihak berkuasa agama di setiap negeri dengan kadar segera meminda syarat pertukaran agama dengan keizinan ibu atau bapa dan bukannya ibu dan bapa seperti termaktub di sesetengah negeri. Tajuddin Abdul Rahman hari ini gagal dalam saman fitnahnya terhadap ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad, portal video Kini TV dan akhbar New Straits Times. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang tadi menolak samannya yang dikaitkan dengan beberapa siri sidang media
berhubung kejadian pada 2016. Pada 21 November 2016, Ahli Parlimen Pasir Salah itu menggelar Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok di Parlimen sebagai satu-satunya wanita dengan kok. Dalam bahasa selangar Inggeris, kok merujuk kepada alat kelamin lelaki. Susulan kejadian itu, Khalid didakwa memanggil Tajuddin sial dalam satu sidang media dan mempersoalkan kelakuannya. Tajuddin kemudian menafikan membuat kenyataan itu dengan berkata dia merujuk kepada nama keluarga ahli parlimen berkenaan. Pada 22 Februari 2017, Tajuddin yang ketika itu merupakan Timbalan Menteri Pertanian dan Asas Tani memfalkan saman fitnah terhadap Khalid berhubung sidang medianya itu. Dia juga menyaman Kini TV Sendirian Berhad dan The New Straits Times Press Malaysia Berhad berhubung liputan mereka mengenai sidang media tersebut. Pesuruhjaya Kehakiman Latifah Muhammad Taha menyampaikan keputusan mahkamah terhadap saman Tajuddin itu melalui email petang ini. Kita ke perkembangan berikutnya. Bekas Naib Presiden Warisan Peter Anthony semalam mengumumkan penubuhan parti barunya iaitu Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KTM. Peter mengumumkan perkara itu sejurus tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dari Kuala Lumpur. Bercakap kepada pemberita, Peter memaklumkan pendaftaran parti itu diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan pada 18 Februari lepas. Katanya mesyuarat pertama akan diadakan pada 13 Mac depan sekaligus melantik ahli jawatan kuasa parti. Turut hadir ialah Adun Lim Bahau Juil Nuatim yang juga Timbalan Presiden KDM. Peter berkata langkah pertama parti itu ialah membuat permohonan untuk bergabung dengan Gabungan Rakyat Sabah yang kini menerajui kerajaan negeri. Peter dan Juil keluar warisan pada 27 Disember tahun lepas kerana percaya perjuangan parti itu sudah tersasar dari landasan asal. Sebelum memutuskan untuk keluar parti, Mahkamah Session Kuala Lumpur telah memerintahkan Peter membela diri atas kes penipuan berhubung penggunaan surat sokongan palsu pada 2014. Kementerian Kesihatan masih belum menerima laporan penuh forensik dan patologi berhubung kematian seorang remaja berumur 13 tahun. Ini susulan remaja itu didakwa meninggal dunia selepas 18 hari menerima vaksinasi COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah dalam catatannya di Twitter berkata, ketika ini Jabatan Kesihatan Negeri Selangor sedang bekerjasama rapat dengan pasukan klinisyen dan forensik dalam siasatan itu. Dr. Nur Hisham turut memaklumkan KKM merakamkan ucapan takziah kepada ibu bapa serta anggota keluarga remaja itu. Beliau berkata demikian sebagai maklum balas terhadap ciapan Twitter Ahli Parlimen Klang Charles Santiago yang meminta Dr. Nur Hisham dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin membuat penjelasan segera. Terdahulu Charles memuat naik satu rakaman video oleh ibu bapa remaja tersebut yang meminta supaya satu siasatan dijalankan bagi mencari punca kematian anak mereka. Dalam ciapan berasingan, Khairi turut menyampaikan ucapan takziah kepada ibu bapa remaja itu dan meminta Dr. Nur Hisham mengeluarkan kenyataan mengenai perkara itu secepat mungkin. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.